15 minit. Assalamualaikum Ustaz. Fadal. Soalan yang pertama. Imam Abu Hanifah, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Qadhi Iyad dan ramai lagi sepakat beriman Allah fis sama. Tetapi menafikan makan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebahagian mereka mentakwil kepada makna makanah. Soalan dia, tak. Oh, dia keluar. Sekejap Saya minta maaf Saya tak perasan. Okey. So soalan dia Ustaz, adakah pendirian itu pendirian Jahmiyah Mu'attilah? Beriman bahawa Allah di atas arash bukan pendirian Jahmiyah. Namakan makan ataupun tidak, itu tidak ada masalah. Itu terpulang pada pentakrifan. Tetapi sesiapa yang beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala di atas arash, ba'in min khalqihi, itu bukan Jahmiyah. Baik. Jika tidak, apa pendirian Ustaz berkenaan orang yang kata macam tu? Dia kata pendirian macam tu Mu'attilah, Jahmiyah. Apa pandangan Ustaz? Saya tak, siapa yang kata pendirian yang kata Allah di atas arash tapi itu adalah Jahmiyah. Tak, orang yang katakan bahawa ulu Allah tu ulu makanah, bukan ulul makan. Dia kata itu adalah pendirian Mu'attilah, Jahmiyah. Sebab bagi mereka menafikan Allah SWT di atas arash. Kalau menganggap ulu makanah tapi dalam masa yang sama tidak menafikan Allah di atas arash, itu bukan Jahmiyah. Tetapi kalau menganggap ulu makanah dalam masa yang sama menafikan Allah di atas arash, itu pandangan Jahmiyah. Jamil. Soalan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di luar alam atau di dalam alam bagi Ustaz? Allah di luar alam. Di luar alam. Ketika Allah Subhanahu wa taala nuzul dan di arah depan orang yang solat, adakah Allah Subhanahu wa taala dalam alam ketika dinuzul? Adakah pada waktu itu dia dalam alam atau luar alam? Atau sebahagiannya di dalam alam, sebahagiannya di luar alam? Atau bukan luar alam mahupun dalam alam? Allah tetap di luar alam ketika nuzul ataupun tidak? Allah tetap di luar alam ketika nuzul ataupun tidak? Jadi Allah Subhanahu wa taala berada di langit bumi 1/3 malam. Yanzil ila sama'i dunya, yanzil ila jihati dunya artinya yaqrub ila, yang lebih rendah. Tapi itu tidak menunjukkan bahawa Allah masuk ke dalam alam. So Allah Nas bukan tidak berada di menunjuk itu. langit bumi 1/3 malam. Allah mengatakan Allah turun ke langit bumi 1/3 malam. Maksudnya lafaz Itu yang itu kami Ustaz percaya. isbat. Lafaz tu Ustaz isbat. Kami isbat lafaz itu sebagaimana difahami oleh orang awam daripada perkataan itu yang diletak di dalam konteks itu, tetapi tidak mengisbatkan lawazim jisim makhluk ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Atas langit tu Ustaz ambil literal tak Ustaz? Apa maksud literal ni? Hakikat Literal- lugawi ke Literal lugawi? jelas Ustaz. Dalam bahasa Inggeris tak ada khilaf. Maksud literal tu yang berlawanan dengan figuratif, yang berlawanan dengan majaz. Saya ada masalah dalam definition itself, sebab pada saya hakikat itu termasuk hakikat lugawiyah, Tak, hakikat urfiyah. Terima kasih, Literal. Tapi itu kefahaman Ustaz. Ya. Anda takrifkan literal ni sebagai yang berlawanan dengan majaz. Itu, soalan anda berkisar kepada makna literal itu. Bukan makna yang Ustaz faham, tapi makna yang saya faham. Okey? Allah di atas langit, fawqal arsh, literal. Allah Subhanahu wa taala di langit bumi 1/3 malam, literal. Tak dikatakan di langit bumi, dikatakan Allah yanzil ila sama'i dunya. Allah Itu yanzil literal. ila sama'i dunia bukan bermakna Allah di langit bumi lah. Yanzilu Tidak ila bermaksud sama'i macam tu. dunya, kita kata yanzilu ila sama'i dunya. Literal. Baik, jadi Allah tidak masuk ke dalam alam, Tidak. Allah kekal fawqal arsh. Yes. Allah sentiasa di luar alam, ba'in min khalqihi. Baik. Jadi kita lihat dekat situ Ustaz Salman mengambil Allah Subhanahu wa taala di atas arasy secara literal, hakikatan, tetapi apabila nuzul bagi kami itu takwil. Bagi kami bagi Ustaz tak takwil. Fadal, tak ada masalah. Bagi kami itu takwil. Itu adalah takwil dan itu adalah figuratif. Itu figurative speech. No, tanya mana-mana pakar bahasa, dia tak akan berbeza pandangan. Itu figuratif. You kata turun tapi bukan berada di tempat itu. Dia turun ke langit bumi tapi bukan berada di tempat itu dikira sebagai figurative speech. Baik, soalan yang seterusnya. Ayat istiwa, hadis nuzul dan Allah bainahu wa bainal qiblah. Ustaz faham dia berlaku
secara literal dengan zat Allah? Dengan zat dia? Ke secara literal saja tapi bukan dengan zat dia? Itu sifat fi'liyah, Allah buat perbuatan itu. Maksudnya dengan zat dia. Allah Allah di atas aras dengan perbuatan zat dia, Allah turun ke langit bumi dengan zat dia. Allah sebut itu perbuatan. Sahih. Defend dia Baik. bergantung kepada bagaimana ta'rifkan dengan zat atau tidak, tapi itu perbuatan Allah Baik. lakukan. Atas dasar itu, bila ditanya aina Allah, kenapa jawapan hanya fis sama? Sedangkan Allah turun ke langit bumi, Allah berada di depan orang yang solat. Kenapa jawapan itu hanya khas kepada Allah fis sama? Kerana jawapan itu yang diiktiraf oleh Nabi SAW. Ustaz boleh bantu jelaskan saya the logical reason behind that? Logical reason adalah Allah Subhanahu Wa Taala tak sama macam makhluk. Kalau kamu katakan turun kepada makhluk, turun orang turun, artinya turun itu mesti meninggalkan tempat dia untuk orang yang turun. Saya tak cakap benda tu pun. Tapi mean artinya that. semua lawazim jisim tidak terkena pada Allah Ta'ala. Jadi ia bermula dengan kamu mula tashbih dengan makhluk. Qiyas syahid bil ghaib. Kita tidak melakukan qiyas syahid bil ghaib. Kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagaimana disebutkan oleh para salaf. Itulah yang saya kata tadi. Ustaz faham Allah di atas langit secara literal, tapi dekat bumi, langit bumi, Ustaz faham secara figuratif. Tak. Dah tak sama. Pemahaman itu tidak Saya sama. katakan literal. Sebagaimana orang awam, Literal juga. sebagaimana orang awam yang mendengar yanzilu rabbuna Okey. tabaraka wa taala Ustaz ila sampaikan sama'id kepada anak Ustaz atau keluarga Ustaz, Allah turun ke langit bumi secara literal. Ustaz rasa budak tu akan faham apa? Kenapa pertama banyak soalan tentang literal, tapi definition literal itu kita berbeza sebenarnya. Jadi apabila kita Ustaz, berbeza, anda dah kasi tadi, literal tak ada perbezaan pandangan antara pakar bahasa Inggeris. Tak. Dia adalah yang berlawanan dengan figuratif. Sebab tu anda tak guna perkataan hakikat atau majaz. Anda guna figuratif atau literal. dalam bahasa Arab apa? Tak payah Ustaz. Tak perlu kita cakap dalam bahasa Arab. Kita cakap dalam bahasa Inggeris. Literal Ustaz faham tak dalam bahasa Inggeris apa? Saya tak faham. Tak faham ke tak nak faham? Ustaz boleh Google sekarang. Ustaz Google sekejap. Ada Okey. bagi waktu. Makna Tak, literal. Lepas tu saya- Ustaz bacakan pada saya apa maksud literal. Saya membaca penulisan para ulama yang mereka tulis dalam bahasa Arab. Bagi saya istilah, kemudian saya bahaskan istilah tu lah. Okey, maksud dia Ustaz senang kata Ustaz tak nak jawab lah sama ada literal ataupun tidak sebab Ustaz tak faham makna literal apa. Jadi bagi Betul tahu tak? maksudnya apa supaya saya boleh jawab. Anda dah kata tadi, literal adalah lawan kepada figuratif. Dan figuratif itu dalam bahasa Arab adalah majazi. Jadi kalau itu maksudnya saya telah jawab, bukan majaz, ianya Okey, hakikat. Khalas. Syukran. Terima kasih. Okey, berkenaan fi sama. Kenapa perlu takwil? Kenapa perlu kata fi yakni bermakna ala? Kerana orang Arab di zaman itu menggunakan bahasa Arab dengan cara begitu. Okey. Kalau kita tengok fi bermakna ala dalam Quran, semua ada mumassah. Fasiru fil ard. Ada mumassah bersentuhan. Fi juzu'in nakhl, ada bersentuhan orang yang disalib dengan tiang salib itu. Jadi kenapa tak ambil makna hakiki itu sekali? Sebab semua ayat itu Al-Quran sedang bercerita tentang makhluk, sedang bercerita tentang jisim murakkab minal jauhar wal a'rad. Okey. Istilah fi yang digunakan di situ bersentuh. Alhamdulillah. Jadi ustaz kata secara qat'i Allah bukan jisim. Mesti Allah tak Ustaz sama dengan nafi. makhluk. Sebab ada ulama yang dia kata Allah, kita tak boleh kata Allah jisim dan kita tak boleh kata Allah bukan jisim. Jadi ustaz bukan berpendapat begitulah. Ustaz Depend- nafi terus. Ustaz nafi terus Allah jisim. Depend on macam mana kamu define jisim tu. Okey. Ustaz define macam mana? Macam mana saya define jisim? Okey. Ya. Mengikut takrif yang pertama, Ya. kalau yang dimaksudkan dengan jisim adalah sesuatu yang murakkab minal jawahil fardiyah, Okey. Allah bukan jisim. Khalas. Okey. Mengikut takrifan yang kedua, kalau yang dimaksudkan dengan jisim adalah sesuatu yang murakkab minal jauhar wal a'rad, jauhar wal a'rad, yang jauhar ini boleh dipecah-pecahkan dan dipisah-pisahkan, Okey. maka Allah bukan jisim. Okey. Kalau yang dinamakan jisim itu merujuk kepada sesuatu yang yusharu ilaihi, yunzaru ilaihi, maka penjenamaan jisim di sini salah, penjenamaan salah, tapi itu yang dimaksudkan, maksud itu tidak salah, sebagaimana kata Al-Imam Al-Ghazali ketika membahaskan mabahisul jisim dalam Ihya Ulumuddin. So bahasa salah lah. Dari segi bahasa dia salah untuk kata benda tu jisim. Yang musyaru ilaihi jisim salah dari segi bahasa. Ya. Okey. Baik. Kemudian Ustaz berpegang Allah Subhanahu Wa Taala di atas alam dan Allah Subhanahu Wa Taala meliputi alam ni. Setuju? Tidak. Okay. Meliputi. Allah Subhanahu Wa Taala meliputi. Tak, kena define meliputi ni apa? Bagaimana apa yang difahami meliputi ni? Yuhit yani. Meliputi. Yuhitu bi'ilmihi. Okey, kalau bi'ilmihi Ustaz terima. Kalau bidzatihi Kalau dikatakan meliputi tak, itu tidak disebutkan Allah zat. tidak muhit. Alam ini bidzatihi.
kita ada masalah pada definisi sekarang ni. Kalau kamu bayangkan bahawa zat Allah meliputi alam ini, alam ini kisahlah, ditutup Ustaz, oleh zat Allah, maksud- saya menolak takrifan Tak itu. kisahlah Ustaz maksudkan dengan maksud apa. Tapi Allah muhit alam ini bidatihi ataupun tidak. Mesti tentukan maksud. Kalau tidak, macam mana saya nak jawab soalan tanpa tentukan maksud? Kalau saya jawab soalan Ustaz tanpa dah kata tentu, Allah bukan jisim, betul? Khalas, anda tahu. Anda tak kata Allah tak, jisim. saya tak kata. Saya kata define on how you define jisim. Okey, jisim yang terpegang apa? Musyaru ilaih, jisim yang terpegang apa? Takrif jisim yang terpegang. Jisim yang saya pegang adalah badan. Jisim badan. So Allah bukan badan. Badan tu apa? Takrif badan. Ni Murakab. badan, ni badan. Murakab. Tak, badan. Tak. Jisim. Arab dahulu Yelah, menamakan apa tu? jisim tu badan. Apa tu? Murakab ni Badan. bahasa ahli falsafah Ustaz. Okey, Ini bukan badan bahasa ni, Arab. okey. Maksud dia badan ni yang ada dimension. Boleh kita setuju? Yang ada panjang, ada lebar, ada dalam. Arab dahulu menamakan jisim tu merujuk kepada badan. Hadza jismuhu wa hadza ruhuhu. Anda tanya entah, badan adalah yang panjang, lebar, ada dalam. Ustaz setuju tak badan begitu? Yang ada panjang, ada lebar, ada dalam. Sesuatu yang murakab ini, murakab panjang lebar ini digunakan istilah yang datang kemudian. Tapi istilah Arab gunakan awal merujuk kepada badan. Tak kisah Ustaz dia datang kemudian atau tidak. Ustaz setuju ke tidak badan ni ada panjang, ada lebar, ada dalam? Yes. Okey. Allah bersifat begitu tak? Tidak disebutkan di dalam Okey. nas. Ustaz nafi ke Ustaz tak sure? Tidak disebutkan nas, saya tolak. Tidak disebutkan begitu. Jangan tolak. Itu, Jangan tolak. Tapi jisim tolak, badan jangan tolak. tak, saya tolak. Badan tolak juga. Saya tolak. Okey. Alhamdulillah. Okey, ayat mutasyabihat Ustaz, mazhab apa Ustaz? Takwil ke, tafwid ke, isbat ke? Ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran merujuk kepada banyak perkara. Ayat mutasyabihat antaranya adalah al-huruf al-muqatta'ah di awal Al-Quran, alif lam mim dan sebagainya. Para ulama di sini ada khilaf pandangan mereka. Ayat mutasyabihat juga Okey, merujuk kita ambil yadullah fawqa aydihim ataupun kita ambil istawa alal arsh. Ustaz pegang mazhab yang mana? Okey. Isbat ke, takwil ke apa? saya mulakan. Kalau disebutkan tentang ayat yad, saya memahami keseluruhan ayat itu sebagaimana Arab difahami. Saya bagi contoh. Apabila dikatakan yadullah maghlulah, Yahudi kata yadullah maghlulah, dijawab bal yadahu mabsutatan, ini kinayah bahawa Allah Subhanahu wa taala infak. Apabila dikatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kepada iblis, ini menunjukkan kelebihan Adam di atas iblis. Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah. Okey. Sebagaimana difahami oleh orang Arab di zaman itu. Dalam masa yang sama Ustaz isbatkan tangan tu sebagai sifat, betul tak, kepada Allah? Sifat tu a'yan ke sifat ab'ad? Ataupun sifat a'yan ataupun sifat makna? Sorry, sifat a'yan atau sifat makna? Ini istilah Asy'ariyah. Kami tak Okey, pakai Ustaz tak nak istilah jawab. Tak no problem, Ustaz tak nak jawab, tak ada masalah. tu. Tak, saya bukan tak nak jawab. Okey. Saya tak, kami tak pakai istilah tu. Ibn Taymiyah pakai? Ustaz setuju? Tak Ibn setuju lah. Taymiyah pakai untuk khasam, untuk ilzam al-khasam, bukan dia pakai dia percaya. Dia percaya bahawa sifat Allah Subhanahu Wa Taala iyat tu adalah sifat tu a'yan, bukan sifat makna. Ibn Taymiyah menyebutkan ini untuk ilzam al-khasam. Apabila khasam kata kalau ada sifat ini menunjukkan bahawa iftiqar kepada yang lain. Okey, Tapi itu untuk pegangan dia. Dia kata Asy'ariyah percaya iyat ni sebagai sifat makna. Dia percaya iyat sebagai sifat a'yan. Itu perbezaan antara Asy'ariyah dengan Ibn Taymiyah Okey, soalan Ustaz macam ni. Ustaz isbat kata iyat sebagai sifat Allah. Dia ada kaif. Tapi kaif tu kita tak tahu. Betul tak? semua sifat ada kafiah. Okey, mana dalil yang mengatakan begitu? Salaf saleh yang kata macam tu. Yang kita ada salaf menafikan bila kaif. Wal kaifu anhu marfu. Bila makna, bila kaif, bila tafsir. Mana datang akidah yang mengatakan kita isbat secara literal ada kaif tapi kaif tu kita tak tahu. Mana datang akidah ni? Salaf mana yang cakap macam Baik. Perkataan bila kaif ini boleh membawa dua maksud. Ada lexical ambiguity. Boleh bererti tidak ada kaif langsung sebagaimana yang difahami oleh Asy'ariyah, dan boleh membawa maksud tidak diketahui bagaimana sebagaimana difahami Tak, oleh soalan anta percaya ada kaif. Mana datang akidah ini? Mana dalilnya? Akidah ini datang daripada nas. Saya bagi contoh. Nas Al-Quran apabila menyebutkan tentang tangan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diceritakan bagaimana tangan itu, tidak diceritakan. Tetapi Ibnu Umar apabila mentafsirkan ini, sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, dengan tangan Allah Subhanahu Wa Taala Allah menciptakan Adam, Allah menanam Jannatul Adan, Allah menulis Taurat dan sebagainya. Tak ada cerita Ini semua pasal kaif. menceritakan tafsir. Tak ada cerita pasal kaif. Sedangkan Imam Ahmad nafikan terus bila makna, bila kaif. Bila makna artinya jangan ditafsirkan dengan tafsiran lain. Kiat begitu Tak, yang bila difahami. makna, tak ada makna. Jangan letakkan apa-apa makna padanya. Salah. Tafwid dia ni. Itu artinya memahami tafwid kuli, dan itu bukan salaf. Salaf telah mentafsirkan memahami perkataan istawa difahami oleh mereka. Okay, Ustaz takwilkan bila makna, bila kaif dengan maksud apa? Bila 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 makna jangan ditafsirkan melainkan apa yang datang di dalam nas dan apa yang datang yang difahami Takwil, daripada itu nas. takwil Ustaz lah. Sebab Imam Ahmad tak cakap macam tu. Kan, dia kata bila makna, bila Imam Malik pun sama bila ditanya Imam Ahmad istawa alal arsh,
Dia kata al-kaif anhu marfu. Bila kita kata marfu daripada sesuatu, tak ada, dia tak ada kaif. Bukan ada kaif kita tak tahu. Apabila Imam Malik kata al-istiwa Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Sesi yang begitu mendebarkan. Jadi kita sekarang berpusing kepada Ustaz Salman Ali. Ustaz Salman Ali dah bersedia? Okey. Okey, baik, kita bagi masa sikit untuk Ustaz Salman Ali set up. Okay, ready? Ready Okay. Kita mulakan seterusnya sesi 15 minit. Ustaz Salman dipersilakan. Okey, saya nak tanya untuk menyelesaikan puzzle lah. Pertama sekali, siapakah yang membawa hamba jumpa dengan Nabi SAW? Muawiyah bin Al-Hakam, Syarif bin Suwaid, ataupun seorang perempuan, ataupun Ansar yang tidak dinamakan? Kisah itu berlaku lebih daripada sekali. Jadi Muawiyah bin Al-Hakam bawa hamba, Syarif bin Suwaid pun ada bawa hamba juga. Minimum ada 2 kisah. Maksimum mungkin 3 kisah saja. Okey. Ini jujur jujur. Kesimpulan ni baru datang sekarang ni ke ataupun masa Ustaz buat first presentation dahulu? Secara jujurnya, saya tahu ada perbezaan kisah. Saya kata ada 2 perbezaan kisah. Tapi sekarang ni saya perasan ada lebih daripada 2. Okey. Baik, seterusnya. Kalau dikatakan ada 2, artinya tidak menuntut kesemua itu dengan lafaz yang sama, betul? Boleh jadi dengan lafaz yang berbeza, boleh jadi ada isyarat, ada perkataan dan sebagainya, betul? Okey, daripada saya perhatikan, saya lihat semua berlaku dengan bahasa isyarat. Semua berlaku dengan bahasa isyarat. Baik, tolong tunjuk Ustaz macam mana isyarat atu'minina bil ba'thi ba'dal maut. Saya tak tahu macam mana. Saya tak tahu macam mana. Ustaz mensahihkan riwayat Atha bin Abi Rabah juga, kononnya ini mengampuni Tak, semua. sebab dikatakan wanita itu ajma'. So macam mana dia respon, macam mana dia jawab pun kita tak tahu macam dia jawab. Jadi Ustaz tak tahu, tak ada penjelasan untuk itu. Tak ada. Just claim bahasa isyarat, tapi untuk sebahagian daripada soalan Sebab ada tanpa jawapan. ada qara'in lain yang menunjukkan Rasulullah menggunakan bahasa isyarat dan wanita-wanita itu Okey, adalah soalan ajma'. saya, berapa banyak rawi yang menyatakan bahasa isyarat? Ada mutaba'ah ataupun bersendirinya sebahagian daripada rawi tentang bahasa isyarat? Macam mana Ustaz lagi sekali? Berapa banyak rawi yang mengatakan bahasa isyarat? Ada mutaba'ah ataupun dia hanya bersendirinya seorang rawi tentang bahasa isyarat? Kalau kita consider Taubatul Ambari punya riwayat sebagai mutaba'ah kepada hadis Muawiyah bin Al-Hakam, itu satu. Yang menyebutkan bahasa isyarat dengan jelas, ada tak mutaba'ah ataupun seorang saja yang meriwayatkan? Tu tadi tu. Famadda yadahu ilaiha wa asyara ilaiha man fis sama. Ustaz sedar tak riwayat tu satu-satu yang bercanggah dengan 20 riwayat lain? Saya tahu. Ustaz sedar tak Saya tidak taubah melihat benda tu sebagai percanggahan. Saya lihat dia sebagai Ustaz penafsiran. sedar tak bahawa taubah kalau dibandingkan kedudukannya dengan apa yang disepakati oleh Malik dan Yahya, dia jauh ketinggalan? Tak setaraf, betul. Tak setara, Tidak betul. setaraf. Ustaz tahu tak riwayat taubah tidak ada dalam mana-mana musnad, tidak ada dalam muwatta, tidak ada dalam sunan, tidak ada dalam kitab-kitab awal. Setuju. Ustaz tahu tak sanad dan matan riwayat itu hanya ada dalam kitab Az-Zahabi sahaja dengan sanad penuh yang bersambung sampai Zahabi, sedangkan selepas tahun 400 Hijrah tidak ada lagi jarah wa ta'dil, itu sahaja. Tidak ada masa Dan sebab Ustaz, qala boleh masuk isyarah. dan Ustaz masih kata itu boleh diletakkan untuk mentafsirkan riwayat yang ada dalam 30-40 buku asal. Ya. Okey, Sebab so, kalau pada boleh pandangan masuk saya asyarah. ini adalah disrespect to ulumul hadis. Kaedah begini tak dipakai oleh muhaddisin. Baik, seterusnya. Lafaz yang ditanyakan kepada Nabi kepada hamba itu, kalau ada lafaz yang tanya, apa lafaz yang Ustaz pilih dan kenapa daripada sudut riwayat? Kenapa lafaz itu? Atashhadin. Atashhadin Dan marabuk. Dia sama sebab dia menafsirkan perbuatan tangan Nabi SAW. Jadi boleh masuk marabuki, boleh masuk atashhadin. Baik. Atashhadin ataupun marabuki. Baik. Atashhadin ataupun marabuki ini bertemu pada Muawiyah, bertemu pada Ubaidullah, betul? Betul. Hadis Abu Hurairah tentang bahasa isyarat juga bertemu pada Ubaidullah, betul? Betul. Ini hadis yang sama ke berbeza? Ada kemungkinan sama, ada kemungkinan berbeza. Ceritakan Tak, ada kemungkinan sama, ada kemungkinan dia bukan pasal sama, ada. Ini pasal ulum hadis, you have to justify everything. This is science. This is not suggestion. Saya bukan expert untuk kata sama atau tidak sama. Okey. Ada- Ustaz setuju ada tak? qara'in Ustaz kata sama, setuju ada tak kata. hadis Abu Hurairah lebih dekat dengan hadis Ubaidullah, berkumpul pada Ubaidullah berbanding hadis Muawiyah bin Hakam, ataupun tak setuju? Lagi sekali. Ustaz setuju tak hadis Abu Hurairah dan Ibn Abbas itu lebih dekat dengan hadis Ubaidullah kerana pada Ubaidullah nafsuhu berbanding dengan hadis Muawiyah bin Al-Hakam?
Saya tak faham soalan. Minta maaf. Ustaz setuju tak hadis Ubaidullah itu lebih dekat dengan hadis Abu Hurairah Lebih dekat dengan kerana dia bertemu pada betul, Abu betul. Hurairah? Okey, setuju, betul. Setuju. Artinya tiga-tiga dia hadis yang sama. Kemungkinan. So saya kata tadi, saya kata saya tak pasti. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tidak. Macam mana? Sebab dia qara'in. Saya sebut dia bukan qara'in. Dia bukan pasal hujjah. qara'in kemungkinan. You have to justify everything. Itu yang muhadis buat. You kena check mutaba'ah, check syawahid, dan di situ you boleh justify. Dia tak boleh pasal ada kemungkinan jadi sama. Tak, Hadis saya tak kata kemungkinan sama. Saya kata ada kemungkinan sama, ada kemungkinan tidak. Jadi kita tak boleh tolak kemungkinan dia jadi adalah Ustaz sama. tak ada pendirian dalam bab tu dan tak ada justifikasi, Kita melainkan ada sangkaan. kemungkinan dan saya ada bawa qara'in yang mengatakan dia kisah yang sama. Kelas. Tapi tidak secara pasti. Bukan saya. Okey. Jadi ini sekadar sangkaan. Ini sekadar sangkaan. Bukan di back oleh mana-mana mutaba'ah dan juga syawahid. Bukan. Okey, good. Seterusnya, saya rasa ini dah dijawab atas dasar apa musannaf lebih sahih. Jadi Ustaz mengakulah dua slide ni Ustaz salah ni kan dua-dua ni. Betul-betul saya mengaku. Okey, Saya silap. itu bagus. Seterusnya, bahasa isyarat, tentang bahasa isyarat. Saya rasa ini saya dah tanya tadi, Abu Hurairah melalui jalan Mas'udi dan juga Zuhri, Malik. Artinya kalau dibandingkan antara dua riwayat ini, riwayat Abu Hurairah dan yang dengan adanya bahasa isyarat dan juga riwayat Zuhri daripada Ubaidullah tanpa bahasa isyarat, Ubaidullah daripada Zuhri, riwayat mana yang lebih kuat antara dua ni? Saya bagi gambar lah senang. Ya. Mana yang lebih kuat? Patah balik tadi Ustaz. Ini pening saya tak nampak apa. Okey. Zuhri melalui jalan Malik. Riwayat Abu Yang kedua. Hurairah yang ada bahasa isyarat berbanding yang dengan ada bahasa riwayat isyarat. Ubaidullah yang dengan tiga lafaz yang berbeza. Mana yang lebih kuat? Boleh stop masa tak kalau Ya. Ini di luar kemampuan keilmuan saya. okey. Okey, ringkasnya pakat semua orang dalam kes ni riwayat Ubaidullah lebih kuat sebab daripada Zuhri dan tiga orang daripada Zuhri, Yunus, Ma'mar dan Tak juga usah tanya Malik. tentang isyarat kan? Ya. Jadi memenuhi syarat tu tertolak sebab dia bercanggah dengan yang lebih kuat kerana ini disepakati oleh Malik, Yunus dan Ma'mar daripada Zuhri daripada Ubaidullah berbanding hadis Abu Hurairah tadi yang di dalamnya ada Al-Mas'udi. Yang Mas'udi itu sendiri dia sendiri pun saduq yukhti. Belum cerita pasal siapa dengar selepas ikhtilat ataupun tidak, tapi dia sendiri pun di tahap yang pertengahan. Seterusnya, Abu Daud meletakkan hadis ni dalam bab Ini salah. kharsa. Salah juga. Silap. Ni saya nak cakap Al-Baihaqi. Saya tersilap. Okey. Bukan Ibn Daud. Ibnu Khuzaimah menyatakan semua riwayat ini mengisyaratkan semua riwayat ini sebagai satu. Ini pula Tak, saya merujuk kepada hadis Ubaidullah, bukan semua hadis jariah. katanya silap juga. Saya tidak kata semua hadis jariah. Kalau kita baca kitab Ibnu Khuzaimah, Kalau kita baca mengisyarat bahawa ini Ibn semua- Khuzaimah ni, dia tengah cerita pasal hadis Ubaidullah kan. Dia bukan pasal Muawiyah bin Hakam. Jadi sebenarnya jadi betul lah pada Ibnu Khuzaimah lebih daripada satu hadis. Betul? Okey. Saya tak kata semua satu hadis. Baik. Seterusnya, Daruqutni. Ustaz kata sikit, rujuk Daruqutni kata apa? Apa yang maksudkan di sini? Maksud Ustaz apa ni? Boleh stop masa kot dah? Mesti dalam masa untuk jawab. Tak, saya menunggu jawapan ni. Kalau nak baca teks kita stop masa. Ini saya merujuk kepada isu Rajul minal Ansar tu. Dimasukkan di bawah. Yang tadi Ustaz ada kritik tadi tu. So dia merujuk kepada kisah yang sama. Jadi Ustaz setujulah bahawa hadis itu semua berkisah tentang Atha kerana itu disebutkan dalam bab itu, bukan tentang Ansar. Bukan. Dia adalah kerana hadis Muawiyah bin Hakam. Bukan berkenaan dengan Atha bin Yasar. Okey, tapi disatukan hadis dalam tu sebab riwayat yang An-Rajul itu bertemu pada Atha, betul? Sebab dia bertemu pada Muawiyah. Sebelum Muawiyah bertemu pada Atha dululah. Betul, betul. Okey. Baik, seterusnya Ustaz Qut Ibnu Hajar, riwayat kurang sahih lebih betul dari sudut sanad. Di mana Ibnu Hajar sebut ni? Tak, saya tak kata lebih betul dari sudut. Saya kata riwayat yang lebih betul kadang-kadang boleh jadi hujah. Riwayat yang lebih lemah boleh jadi hujah ke atas riwayat yang lebih kuat. Dalam Nuzhatun Nazar, saya ada sebut nama kitab. Apa yang dia sebut? Sebab kaedah Yang marjuh boleh jadi hujah ke atas yang rajih. Dalam Nuzhatun Nazar. Kalau saya ingat 100%. Okey, sebab kita tak jumpa perkataan marjuh boleh jadi hujah ke Tak, atas saya dah rajih. cek Nuzhatun Nazar. Sebab marjuh itu dah tertolak dah. Kalau dia menjadi hujah, dia bukan lagi marjuh. Itu yang Ibnu Hajar sebut. Marjuh dari segi sanad, tapi dari segi makna, dari segi amal boleh jadi rajih. Itu tidak marjuh di segi sanad, bukan. Ini cerita pasal hadis ni, hadis yang penuh. Ya, betul, betul. Dan Okey. hadis bukan hanya tentang riwayah, tetapi ada dirayah. Seterusnya, soalan yang sama macam Ustaz tadi. Apabila Allah menciptakan makhluk, Ya. makhluk itu di luar Allah ataupun di dalam Allah?
Tidak ada luar, tak ada di dalam. Allah bukan jisim. Bukan, saya tak tanya pasal Allah. Saya tanya pasal makhluk ni. Bila Allah ciptakan makhluk, makhluk tu di dalam ataupun di luar Allah? Tak, sebab dia berkait dengan Allah. Jadi tidak ada luar, tak ada dalam dengan Allah. Dia nisbah dengan Allah Subhanahu Kejap, Wa Taala. Ketika Allah menciptakan makhluk, jadi ustaz tak ada jawapan makhluk tu di dalam Allah ataupun di luar Bukan Allah. tak ada jawapan, itu jawapan saya. Tak Mak- boleh nisbahkan macam tu sebab Jadi Allah makhluk tidak ada itu luar, tak ada dalam. jadi makhluk itu bukan di dalam dan bukan di luar. Ya. Okey. Ketika diciptakan makhluk, makhluk itu bukan Bukan dicipta di luar bukan Allah dalam. ataupun Sama bukan seperti Allah bukan di dalam alam, bukan di luar alam. Okey, makhluk juga bukan di dalam Allah, bukan juga di luar Betul. Allah. Okey. Seterusnya, mukmin melihat Allah di akhirat kelak. Ya. Apakah mereka melihat makhluk ataupun Tuhan yang dilihat itu? Tuhan. Tuhan. Yang dilihat Tuhan. Jadi Tuhan boleh dilihat Boleh? pada arah ataupun tidak pada arah. Tak ada pada arah mana-mana pun. Tidak perlu arah, tidak perlu pantulan cahaya. Tidak Macam mana perlu boleh Tuhan itu berjisim? Macam mana boleh lihat tanpa arah? Macam mana nak lihat? Lihat dengan mata Allah. Kenapa hadkan penglihatan hanya kepada besi berarah? Lihat besi dengan berjisim? lihat dengan mata Allah. Betul, lihat dengan mata. Allah boleh ciptakan penglihatan Boleh pada mata tak- tanpa jisim, Boleh tanpa tak pantulan. lihat? Ini kita bukan cerita pasal Tuhan. Tuhan ada perkara-perkara yang mustahil pada manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Tak, Allah cipta kepada manusia, untuk manusia. Allah ciptakan. Ya, So makhluk Allah yang cipta. diciptakan. Tak, penglihatan itu Allah cipta, tapi yang dilihat itu bukan makhluk. Penglihatan itu makhluk, yang dilihat Okey. itu bukan makhluk. Yang dilihat itu apa? Allah. Allah. Zat Allah yang dilihat. Ya, betul. Tapi tidak ada arah. Tidak ada arah. Tidak ada arah tapi dilihat. Artinya, Ustaz claim sekarang mata manusia boleh capture sesuatu tanpa stimulus luaran. Betul. Betul? Betul. Ini Dan itu kontradik. tetap dikira Ini sebagai pasal penglihatan. manusia, ini bukan pasal Allah Taala. Ini contradiction. Ini bukan beyond comprehension. This is total contradiction. Why? Why? Sorry, saya tak boleh tanya. Sorry. Okey. So Boleh tanya dengan izin. Boleh tanya dengan izin. kalau dikatakan ini betul-betul contradiction sebab manusia tengok dengan mata signifikannya adalah tengok mesti dengan stimulus. Kalau tengok dalam kepala itu lain, itu dalam mimpi. Baik, seterusnya. Soalan yang saya nak tanya. Kalau satu orang dia kata dia beriman Allah di atas arash. Orang biasa dia beriman Allah di atas arash. Okey, dia beriman Allah di atas arash. Dan dia tak ambil tahu pun keimanan dia tu Allah dalam makhluk ataupun luar makhluk ataupun bersentuh ataupun berpisah, tapi dia kata Allah betul-betul aku beriman Tuhan aku di atas. Tunjukkan ke atas dengan maksudkan di atas. Apakah orang itu ahli bid'ah ataupun tidak? Tidak. Artinya kita tak ada perbezaan apa-apalah di sini persamaan kita. Kita jelas dalam bab ini Ibnu Taimiyah juga sebut benda yang sama sebenarnya. Apabila diiman, jadi jawapan itu bagus, jawapan itu menunjukkan yang kita tidak ada langsung perbezaan. Kami juga beriman begitu. Allah Subhanahu Wa Taala di atas arash. Baik, seterusnya. Ketika Jibril tanazzalul malaikatu waruh. Okey, tanazzalul malaikatu waruh pada malam Lailatul Qadar. Jibril turun tu, perbuatan turun itu ikut GMT plus berapa pada pandangan ustaz? Okey, saya kasih kiasan malaikat maut. Malaikat maut Tawafathu rusuluna, saya kasih kiasan sebab ni malaikat. Tawafathu rusuluna. Orang ingat malaikat maut seorang tu lah yang pergi tarik nyawa semua orang. Tak. Ini lain. Ruh Jibril seorang. Okey, ini bukan pasal malaikat maut. Itu cerita ada khilaf seorang ke banyak orang. Dia berpindah, ikut perpindahan malam tu lah. So dia turun naik turun sepanjang malam. Tak buat apa nak naik. Dia turun berpindah je lah. Ada tempat- Dia pindah daripada Al-Quran sini ke kata tanazzal, dia tak kata pindah, dia tak kata tahawal. sana. Tanazal tu turun. Dia dah turun sekali. Lepas Bila tu dia turun? bergerak. Dia turun pada waktu bila? Dia bergerak. Masa bila Jibril turun? Kalau kawasan kita, mungkin waktu Mekah kita tak tahu. Pilih satu waktu untuk dia turun, lepas tu dia berpindah ke tempat lain. Still kemungkinan juga. Artinya, okey. Tak ada wahyu untuk Bagi bantu. orang yang percaya daripada ayat itu, tanazzalul malaikah, pada waktu malam dia faham dengan ruhnya memahami bahawa apabila malam Lailatul Qadar Jibril turun pada waktu dia sendiri dengan yakin. Waktu siapa? Waktu orang yang dengan kepercayaan masing-masing di tempat masing-masing, mereka percaya bahawa pada waktu itu Jibril turun pada waktu itu. Apakah kepercayaan itu salah? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau Jibril yang merupakan makhluk pun tidak dipersoalkan masa bila dia turun dan masa bila dia naik dan tidak dikatakan ada masalah, apatah lagi Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menguasai segala-galanya, yang bukan jisim seperti mana, yang bukan sama seperti mana-mana makhluk, lagilah tidak ada masalah kalau dikatakan Allah di atas arash dan Allah turun ke langit dunia setiap 2/3 malam. Lagilah tak ada masalah. Boleh saya respon? Itu kesannya. Boleh respon dalam sesi ustaz yang akan datang nanti. Okey. Baik. Soalan seterusnya berkaitan dengan hadis al-jariyah. Berkaitan, saya kembali semula kepada hadis al-jariyah. Apabila ustaz mensahihkan riwayat daripada Fulaih tadi, Ibnu Qani', okey, Ibnu Qani'. Ibnu Qani' dia sendiri
sebagai rawi, Ibnu Qani' adalah rawi yang saduq yukhti. Dia berbeza dengan riwayat-riwayat yang lain. Jadi bagaimana Ustaz boleh kata ini sebagai satu perbezaan yang dengan perbezaan ini kita boleh pilih apa yang kita nak, kita boleh gabungkan ke semuanya. Mana muhaddisi yang menggunakan kaedah gabungkan ke semuanya, antara yang kuat, yang lemah, yang tak ada sanad langsung melainkan 400 tahun kemudian? Fulay rijal muslim. Setuju? Huwa rijalul muslim. Ibnu Qani' tidak. Tapi dia thiqah. Antara Fulayh dan juga Hilal, Ustaz kritik Hilal tadi kan dengan kritikan daripada Ibn Abi Hatim. Antara mereka berdua, siapa ada banyak riwayat daripada Bukhari dan Muslim? Hilal. 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 Betul. Tapi Ustaz mengkritik Hilal membawakan perkataan paling keras, ulama paling keras. Ustaz ada cek tak Fulayh apa perkataan Muhaddis? Saya juga cakap tadi, ada yang puji, ada yang kritik. Untuk dua-dua. Fulay pun saya kata ada yang menthikahkan dia, tapi ramai Baik. juga yang Balik kepada kaedah ulumul hadis, apabila berbeza jama'atu minas thiqat dan seorang, mana yang didahulukan? Dalam kes ni tak perlu didahulukan sebab kita guna teori Apabila bahasa lafaz siapa isyarat. yang lebih tepat? Bahasa isyarat. Kalau ada tasarruf, lafaz siapa yang lebih tepat? Apabila jama'atu thiqat lebih daripada 20 orang berbeza dengan satu jalan riwayat, siapa yang bil makna, siapa yang Baik, lafaz? terima kasih Ustaz Salman.